Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Alhamdulillah hari ini hari Rabu pukul 10.45 pagi kita teruskan pelajaran kita reka bentuk teknologi tingkatan 2 mutiara. Okey, sebelum ni bab last ni. Bab last. Selepas ni kita akan ulang kaji, kita akan buat latihan. Lepas ni cikgu dah go through semua bab-bab yang ada dalam tingkatan 2. Ini bab yang last sekali. Okey. Boleh nampak tak dia punya hak cikgu present tu? Apa yang tertulis? Tertulis tak? Nampak tak? Nampak tak? Okey. Nampak tak cikgu ada tulis depan apa tulis tu? Reka bentuk makanan. Okey, baik. Jadi sound dah okey, dia punya gambar pun dah okey. Okey, kita teruskan. Okey, hari ni kita nak masuk kepada reka bentuk makanan. Okey, reka bentuk makanan. Bila kita tengok tang makanannya, kita akan rasa makanan ni macam-macam. Okey, bermula daripada apa yang kita makan pagi ni. Contoh kita makan pagi ni makan apa? Hari ni sarapan apa ni? Mirul. Ni sarapan apa? Tak sarapan je tu. Tak sarapan lagi? Duk ayo. Pilah bancuh, tak apa, pergi bancuh Milo dulu. Kan bancuh Milo tok depan tu boleh minum jadi Okey. Buat minum dulu tok depan tu. Apa ni Daniel? Sarapan dah? Dah yo. Makan apa ni? Nasi lemak. Nasi lemak apa, ikan bilis telur? Ayam. Oh, nasi lemak ayam. Tengok dah iklan apa? Iklan KFC. Nasi lemak apa KFC Ya yo. Bukan sedap pun sedap tak? Cikgu makan tak sedap pun. Tak macam sama nasi. Tak sedap pun. Tapi dia punya iklan, dia tengok iklan dalam TV. Nampak aja sedap kan? McD sedap je McD. McD-nya nasi sedap. McD cikgu tak makan lagi. Yang KFC tu. Ayam pedas tu. Asal ada jual depan sekolah sedap ni. Tu apa Cik Wan buat apa? Cik Wan token kantin buat lah nasi je. Dia ambil nasi hampa duk makan kan, buah ikan bilis sambal pun asal lagi sedap daripada KFC tu. Tak nak makan kat kantin. Tak nak makan lah. Betul lah. Gambar tak nak makan. 2 tahun dah tak makan. Okey. Ni reka bentuk makanan. Tengok nasi lemak biasa. Dia olahkan dalam bentuk iklan. Kan nampak KFC buat. Dia olah dalam bentuk iklan. Dia nasi lemak. Dulu dia pun tak jual. Ni baru dia pun jual dalam KFC. Nampak tak? Dia olah dia punya nasi lemak tu bagi jadi nampak macam apa panggil apa? Macam standard tu. Macam sedap, macam mahal. Lepas tu harga dia $7 berapa ringgit nasi lemak KFC? Siapa bisa makan? Cikgu pun tak ingat. Cikgu rasa RM8 ke RM9 nasi lemak. Kan banyak mana pun. Ayam seketui. Lepas tu sambal biasa je. Lepas tu apa lagi dia pun? Telur separuh pun. Kita tak ingat makan lah. Lepas tu apa lagi dia pun? Kan ada apa pun. Tapi mahal nak mampu baik pergi beli hak RM1 tu. RM1 ataupun hak RM2 tu tak nak makan. Ada je depan sekolah. Tu lagi sedap tu. Kan depan perumahan. Okey. Tengok dia punya pengaruh iklan. Pengaruh iklan menyebabkan yang pertama sekali menyebabkan
Bila pengaruh iklan menyebabkan yang pertama, dia nampak sedap. Dia boleh mengolah supaya nasi lemak tu nampak standard, nampak seolah-olah macam mahal, nampak seolah-olah macam sedap, nampak seolah-olah macam apa? Macam mari kita tengok iklan dia. Saya cuba tunjuk iklan dia. Ada tak iklan dia? Tengok iklan dia. Iklan nasi lemak. Nasi lemak. Iklan. Tak tengok. Iklan nasi lemak. Nasi lemak KFC. Saya tengok. Nasi lemak KFC. Nasi lemak KFC. Ini nasi lemak KFC. Kita tengok dalam YouTube lah. YouTube ada. Okey. Line tak berapa laju. Ini dia keluar juga macam tu. Okey, tak apa. Line apa tak ada okey tak apa. You apa ni? Nasi lemak KFC. Tengok iklan. Nasi lemak cara buat. Nasi lemak. Iklan lah. Iklan. Okey. Tengok iklan dia. Kita ambil contoh iklan dah. Nampak tak? Tengok dia punya iklan dah. Tengok dia punya gambar yang dia ambil. Kamu pasal tak gambar dia punya iklan dia gambar nampak? Gambar elok. Nampak? Dengan nyok, dengan buah nyok ni, dengan bunga raya ni. Nampak bunga raya dengan cabai-cabai ni, nampak ada bawang putih pula sini, ada pelapis. Nampak dia punya kayu-kayu semua. Nampak cara iklan dia. Okay. Nampak dia tunjuk merasak. Okey, tengok dia punya iklan dia. Iklan dia tu sat saja. Tapi dia punya nampak menarik. Ni yang dinamakan sebagai teknologi makanan. Teknologi makanan ni, makanan nampak biasa, makanan biasa, nasi lemak, tapi diolahkan supaya dia nampak macam benda tu nampak je rasa kita nak makan. Dia punya iklan, nampak iklan dia. Okey. Okey. Ni contoh.
Okey, ni contoh iklan iklan nasi lemak lah. Oh. Kita tengok hal lain pula, nasi lemak atuk. Atuk mana pula? Okey, ada satu lagi kita tengok, cikgu tak saya tengok ada lagi satu iklan nasi lemak McD. McD ni cikgu tak berapa. Ni nasi lemak McD. Oh, nampak tengok dia punya iklan dah. Nampak macam sedap lah. Nampak dah sedap dia buat iklan. Okey, ni contoh nasi lemak McD. Kita tengok dia punya iklan tu kecil. Tunjuk gambar nasi. Apa ni? Gambar nasi nampak? Ya. Kamu tengok ah. Kamu tengoklah dia nasi lemak biasa lah. Kalau kita beli di depan sekolah tu dia ada bungkus dengan kertas biasa lah. Jadi nampak tak apa? Nampak apa? Nampak macam tak berapa lah. Tak berapa sedap kan. Nampak bungkus pun tak berapa selera. Jadi kalau kamu tengok iklan ni, iklan McDonald ni, tengok dia punya iklan dia bawa tunjuk dengan salad, dia tunjuk dengan telur, dia tunjuk dengan sambal apa semua, duduk dalam mangkuk makan apa semua dengan chopstick. Nampak benda tu seolah-olah macam mewah. Tapi nasi lemak biasa je. Asal nasi lemak cikgu duk beli kat Bintong tu lagi sedap tu. Depan Aisyah Bintong. RM1 je. Okey, kita tengok. Satu lagi kita tengok harga dia. Cikgu tak tahu berapa harga dia. Kita tengok harga dia. Mari kita tengok. Harga apa? Siapa tahu harga nasi lemak di KFC berapa harga dia? Siapa tahu? Saya tak tahu. Tak tahu. Siapa tahu berapa harga dia? McD saya tahu McD. Berapa ringgit McD? McD RM9 ke atas dengan RM12 ke bawah. Lah kita ambil RM10 lah noh. Kita ambil harga dia RM10 lah. Tu RM10. Kalau kita pergi beli di kedai makcik depan tu. Yang besar tu. Yang besar tadi. Ayam saya besar? Ayam saya besar pun kalau kita tengok beli di Bintong tu ayam besar berapa ringgit pun noh. Baru RM3. Nasi lemak berapa ringgit? Baru RM5. Habis kuat kita boleh beli. RM5 lah. Ni sampai RM10. Sakan lah. Okey, ni contoh-contoh yang dikatakan sebagai teknologi makanan lah. Teknologi makanan. Dia buat iklan apa semua ni. Dia teknologi tu asal benda yang sama tetapi disebabkan pengolahan dia daripada segi iklan, daripada segi presentation dia, daripada segi harga dia, tempat jual dia, tempat standard dan sebagainya. Jadi menyebabkan harga dia mahal. Bila harga mahal, maka syarikat akan mendapat keuntungan yang lumayan. Ni pentingnya teknologi makanan ni. Begitu juga dengan kek. Kek, kamu tengok kek di Secret Recipe, di mana lagi? Kek-kek yang dijual di tempat-tempat yang mahal di supermarket. Dia harga dia mahal berbanding dengan kek-kek yang dijual di tempat biasa, tepi jalan tu. Okay. Ni contoh-contoh dia punya iklan dia menyebabkan harga jadi mahal lah. Okey, sambung balik. Okey, hari ni kita masuk pada reka bentuk makanan. Okey. Yang pertama sekali kita nak tahu tentang makanan ni. Kita
tengok apa yang akan dipelajari tu. Okey. Apa yang akan dipelajari? Yang pertama sekali kita mentakrif reka bentuk makanan. Apa itu reka bentuk makanan? Okay, kita akan belajar cerita tu. Yang kedua, kita akan menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Yang ketiga, kita mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam penyediaan reka bentuk makanan. Yang keempat, melakar serta menjustifikasi reka bentuk dan pembungkusan makanan, cara bungkus makanan tu, menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan makanan, menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan. Yang ni semua cikgu himpunkan tadi dalam iklan KFC, nasi lemak tu, nasi lemak KFC dengan iklan nasi lemak McDonald. Hasil dia ialah yang pertama sekali, dia punya segi reka bentuk makanan tu menyebabkan orang tertarik. Yang kedua, nampak standard, nampak mahal. Yang ketiga, keuntungan yang begitu lumayan. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk makanan? Cuba tengok di situ. Reka bentuk makanan sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian manusia kerana makanan merupakan premier. Maksudnya premier ni apa dia? Premier ni ialah yang menjadi keutamaan. Kalau kita tak makan, kita minum saja, kita boleh bertahan selama berapa hari? Carilah Google. Kalau kita tak makan dan juga tak minum, kita boleh bertahan selama 7 hari. Selepas 7 hari pun kita dah tak ada dah. Okey, jadi makanan kita makan tiap-tiap hari. Sarapan makan, tengah hari makan, petang makan, malam siapa pun kita makan. Okey. Okey, yang seterusnya. Kini wujud pelbagai produk makanan dengan gaya reka bentuk yang menarik bersesuaian dengan gaya hidup manusia masa kini. Okey, masa law ni banyak reka bentuk makanan ialah makanan-makanan yang segera. Makanan-makanan yang segera. Contoh makanan-makanan yang segera ialah seperti yang kita tengok dalam iklan tadi ni, yang terdapat di KFC dan juga McDonald's. Semua tu merupakan makanan-makanan segera. Termasuklah makanan Maggi. Maggi merupakan makanan yang segera, makanan segera. Okey. Lepas tu, akhirnya gaya hidup moden pengguna telah memacu perubahan industri reka bentuk makanan. Seterusnya reka bentuk pembungkusan. Okey, kalau kita tengok dulu kita jual donat. Ingat donat di tepi jalan, donat yang biasa kita beli 4 biji donat harga dia RM1 ataupun 3 biji donat harga dia RM1. Tetapi kalau kamu pergi ke Giant, ke mana? Bukan Giant, Tesco Star. Kamu tengok satu kedai tu dia jual donat. Cikgu tak ingat lah donat apa. Ada siapa ingat? Kalau pergi Alok Star. Lama tak pergi Alok Star. Sejak apa kita duduk berkurang PKP ni. Lama tak nak pergi. Apa ni, Tesco Alok Star. Jalan Mergong. Ingat tak dia punya donat tu? Kamu ingat tak apa nama donat tu? Siapa ingat? Apa nama donat dia punya donat tu yang macam-macam bentuk? Apa ni, donat yang buh coklat lah, donat yang buh cheese lah, donat yang buh macam-macam warna lah. Ingat apa nama kedai dah? Apa jenama donat tu? Nampak tak dia punya asal donat, lepas tu dia renovate. Dia buat satu ubah suai, dia buat penambahbaikan, dia buat satu bungkusan, dia buat satu persembahan menyebabkan harga donat tu mahal. Big Apple. Baru cikgu teringat. Big Apple. Betul. Big Apple. Mahal tak Big Apple tu? Kalau kita pergi beli satu biji, berapa ringgit? RM2 sebiji. Mahal kok. Mahal. RM2. Damia ni mesti selalu duk makan donat tu. Cikgu pun kalau pergi Tesco tu, anak-anak cikgu selalu pergi makan donat tu. Dia beli satu bungkus tu 6 biji. 6 biji RM4. Mahal kok, RM10 lebih.
Mahal. Kalau nak beli sebiji dalam RM2 tu, mahal tu. Donat dah. Kalau kita pergi beli di tepi jalan tu, donat yang jual tepi jalan kat tepi jalan Bintong, baru 4 biji. RM1. 4 biji ke 3 biji. Jenuh makan. Tapi hak yang dia buat tu, dia buh macam-macam di atas tu. Dia buh coklat, dia pun salut dengan coklat. Kacang lah. Dia pun buh kacang, dia pun buh jangguih apa, biji jangguih. Biji jangguih lah, dia pun buh cheese. Apa cheese? Cikgu tak ingat cheese banyak atas tu. Dia pun buh keliling tu. Oh, sedap tu. Dia pun buh krim, macam-macam krim, macam-macam warna. Memang sedap. Jadi dia jual dengan harga yang begitu mahal tapi ramai orang beli. Ni dia namakan sebagai teknologi makanan lah. Dia reka bentuk makanan tu yang asal donat biasa, dia dah reka bentuk kepada bentuk yang lebih baik, lebih menarik dan lebih mahal. Ni dia punya donat tu, contoh donat lah. Nanti ni kalau kamu dah besar, dah besar dan nak kerja, katakan kamu tak nak kerja dengan swasta, tak nak kerja dengan government, dengan kerajaan, kamu nak buat bisnes sendiri. Kamu fikir satu benda yang kita boleh buat bisnes untuk kita punya income kita. Contoh macam tu donat lah. Asal basic dengan donat aja. Lepas tu yang McDonald dengan KFC ambil nasi lemak, buat baru. Buat nampak bagi jadi nampak canggih. Itu nama dia teknologi makanan lah. Okey, keperluan setiap individu adalah berbeza kerana dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu fisiologi, agama, budaya dan geografi. Okey. Kalau kita nampaklah, kita di Malaysia ni kebanyakan orang Melayu. Sebab itulah McDonald dengan KFC ni syarikat luar negara. Syarikat luar negara di Amerika Syarikatnya. Jadi di Malaysia ni ramai orang Melayu. Jadi dia macam mana dia pun nak tarik perhatian orang Melayu supaya pergi makan di McDonald ataupun KFC. Dia pun fikir, pagi-pagi ni orang Melayu suka makan nasi lemak. Jadi dia pun reka nasi lemak. Selain daripada nasi lemak, apa dia lah orang Melayu suka makan? Nasi apa? Selain daripada nasi lemak, apa yang kau fikir lah ni? Lah, pagi-pagi ramai orang duk makan, apa dia? Apa selain daripada nasi lemak? Roti canai. Ya, dia roti canai lah. Roti canai. Pagi-pagi geng-geng hak duk lepak, geng-geng orang tua-tua, tak kira tua muda apa ni, budak-budak apa semua lepak di dia apa kedai roti canai. Cuba kita reka satu bentuk roti canai yang nampak roti canai biasa tapi dia ubah suai, kita buat penambahbaikan jadi kita boleh jual dengan harga yang mahal. Macam mana nak buat? Ni kena fikir macam mana nak buat tu, kena fikir. Roti canai tu salah satu daripada sumber pemakanan ramai orang. Macam cikgu pun dulu masa sebelum PKP tu kedai apa kat Bintong, nama apa kedai apa? Apa nama? Kedai dekat dengan Labu Sayur, lepas sikit dengan Labu Sayur. Pak Dan Pak Lan, cikgu Pak Lan. Pak Lan roti canai. Pak Lan. Cikgu selalu pergi tahun tu, Pak Lan. Kena roti canai dengan teh tarik. Teh tarik. Sedap tu. Teh tarik. Boleh tak buat teh tarik bentuk macam lain? Macam apa? Kalau kamu tengok apa tea life lah. Apa nama? Tea life lah. Tea life tu. Cikgu kadang-kadang terkejut. Satu cawan paling murah RM6-7 kot. Satu gelas tu. Tea life. Siapa biasa pergi beli kat Tea life? Tea life tu dia campur cikgu pun tak tahu campur apa. Lepas tu dia apa? Campur lah tengok jadi macam jual tak tahu mahal. Ada yang RM6, ada RM7, ada RM8, ada RM9, ada RM10, ada RM12. Macam-macam dia punya campuran dia. Cikgu pun tak tahu apa dia. Yang cikgu tahu anak cikgu beli, cikgu rasa memang sedap. Campuran dia sedap. Okey. Untuk menikmati hidup setiap individu, reka bentuk makanan yang dihasilkan perlulah mampu menarik perhatian mata yang memandang. Okey. Itu yang penting, tarik perhatian orang untuk nak makan. Itu dia punya
apakah yang dimaksudkan sebagai reka bentuk makanan. Okey, itu secara kasar lah. Okey, kemudian dia bagi detail. Tengok. Takrif reka bentuk tu. Okey, takrif reka bentuk. Okey, reka bentuk bermaksud pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan satu produk. Okey. Pengetahuan tentang penghasilan idea. Tu yang penting, idea tu. Contoh macam kita duk fikir tadi, macam mana kita nak buat supaya supaya roti canai tu jadi seperti nasi lemak yang dijual di McDonald dengan KFC. Macam mana nak buat dia punya roti canai? Roti canai tu nak buat macam mana? Ada setengah orang dia campur roti canai kahwin. Cikgu tak ingat roti canai apa. Yang buah telur lah tu. Telur gedik. Roti canai telur gedik. Dia letakkan dia punya roti canai. Lepas tu dia letakkan telur separuh masak. Lepas tu dia letak katanya lada. Sedap lah tu makan. Tu roti canai. Kemudian dia ada roti canai yang double. Double. Buat double. Lepas tu tengah-tengah ni diletakkan campuran apa ni, cikgu tak nak apa benda dia letak tengah-tengah. Ada tu jenis kahwin macam-macam roti canai lah ni tapi kita nak dapatkan satu idea macam mana nak buat supaya roti canai tu nampak bila kita jual tak lagi RM1. Dia nampak bila kita jual nampak dia RM10. Itu cara kita nak menjana idea tu. Jadi dia punya pemikiran tu dia kena kreatif. Okay. Produk yang dihasilkan mempunyai nilai estetika, fungsi, keupayaan pembuatan dan kebolehpasaran. Okay. Kebolehpasaran maksudnya orang nampak menarik, orang nampak dia nampak standard, orang nampak dia seperti nampak elegan, nampak dia seperti nampak seolah-olah macam nak makan, nampak seolah macam kita nampak iklan tu, kita nampak daripada reka bentuk tu, nampak macam seolah kita nak pergi ambil dan juga makan. Kita nak asal dia punya design dia, nampak design dia lain daripada yang lain. Okey. Itu dia dinamakan sebagai reka bentuk. Makanan ialah satu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pejah ataupun cair dan dihasilkan daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Ciri-ciri makanan terdiri daripada berbagai tekstur, rupa, rasa, bau dan warna. Ini takrif makanan. Okay. Bila kita combine sekali takrif reka bentuk makanan, dia akan jadi reka bentuk makanan adalah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Yang penting tu ialah inovasi. Inovasi ni ialah idea untuk nak bagi mahal produk tu. Idea macam mana nak nampak sedap. Idea bagaimana nak menarik perhatian orang untuk makan. Contoh ni cikgu bagi tahu ni donat ni. Donat tengok dia buat macam-macam. Dia buh di atas tu. Kadang-kadang dia salut keseluruhan dia. Kadang-kadang dia letak di atas. Kadang-kadang dia letak di dalam. Macam-macam dia punya idea dia. Ni donat ni. Ni contoh donat. Reka bentuk donat. Roti canai pun cikgu rasa boleh buat macam ni. Kita berfikir macam mana nak buat. Okay. Aspek reka bentuk makanan yang pertama, proses, kaedah dan ruang tempat produk diproses, diedarkan dan digunakan. Okey, proses, kaedah dan ruang tempat. Maksudnya tempat di mana kita nak melakukan proses idea tersebut. Tak kiralah di mana. Okey, semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Contohnya tadi kalau kita iklan dalam KFC, kita masuk dalam YouTube lah. Makanan dari segi estetika, komunikasi dan perwakilan. Makanan dari segi estetika. Estetika ni dia punya bentuk, dia punya tekstur, dia punya bahan nampak seolah-olah menarik. Okey, peralatan perkasan digunakan menyediakan dan mengambil makanan. Peralatan. Contohnya kalau kita buat donat tadi di Big Apple, kamu boleh tengok lah dia punya kaedah dah macam mana. Mesin yang digunakan untuk menghasilkan donat tersebut. Dari proses mula buat donat sampai proses goreng, proses macam mana donat tu dialirkan kemudian dimasukkan
dimasukkan, diletakkan, disalutkan coklat dan sebagainya. Okey. Klasifikasi reka bentuk makanan. Reka bentuk pada makanan itu sendiri, reka bentuk susunan makanan dalam pinggan ataupun bekas. Yang ni kita tengok yang pertama sekali, kita ambil ayat nyok. Nampak ayat nyok? Oh, ayat nyok ataupun ayat tembikai lah. Tembikai tengok dia buat. Dari segi persembahan itu tembikai biasa saja. Kalau kita dia ambil belah buta tu ya, ambil tembikai tu, kan ambil krak. Lepas tu kita potong-potong, kita makan bulan pinggan makan, tapi tak ada bulan pinggan terus masuk dalam perut. Okey. Ni dia punya reka bentuk makanan, kamu tengok kalau di hotel-hotel dan sebagainya, dia gunakan kulit tembikai tu untuk design dia. Nampak kulit tu dia guna, dia buat tangkai, dia buat bentuk-bentuk haiwan, dia buat bentuk dalam tu dipotong bulat-bulat dan sebagainya, diletakkan dalam kulit tembikai tu. Dia nampak cantik nampak tak? Nampak tembikai. Padahal tu tembikai. Tapi disebabkan reka bentuk diletakkan di tempat yang begitu kelas di hotel, maka harga dia daripada RM10 sebiji tembikai, katakan harga dia RM10, dia tak jadilah RM10, dia akan jadi lebih daripada RM30 untuk satu set. Jadi dia punya keuntungan, margin keuntungan dia amat tinggi. Okey, begitu juga dengan ayat nyok. Ayat nyok yang kita pergi beli di kedai-kedai tepi jalan tu, RM2 satu gelas. Kan? Ada ayat nyok jual mahal lepas tu. Kalau coconut, kalau dia buat coconut shake yang cikgu paling best sekali lah, cikgu pernah makan lah. Coconut shake di Pokok Senar, ada tepi jalan tu selepas pekan Pokok Senar nak pi ke Yan, ada belah kiri tu. Ada tulis tu coconut shake Pokok Senar. Tak tu sedap. Dia letak aiskrim, dia kisar nyok tu, tak tahu dia buat apa. Lepas tu dia kisar isi nyok, lepas tu atas tu dia buat aiskrim. Memang sedap. Aiskrim vanila. Jadi harga dia, biasa kita beli ayat nyok RM2 kan. Kalau kita beli coconut shake tu, dia harga dia RM6. Okey, dia dah beza lari harga. Itu coconut shake. Begitu juga nyok yang dipotong. Tengok cara potongan dia. Dia potong, lepas tu diletakkan hiasan-hiasan itu, kemudian dijual. Kalau kita pergi ke tepi-tepi pantai, dulu masa kita boleh berjalan pergi pantai, dia punya harga ni mahal ni. Dia tak harga RM5 ni. Sebiji nyok ni harga dia bukan RM5. Siapa biasa minum ayat nyok yang harga dia lebih daripada RM5? Siapa ni? Ayat nyok, sebiji nyok. Biasa makan tak? Tak mana paling mahal? Ni, ayat nyok. Siapa biasa pergi? Pergi mana-mana lah, tak kira Terengganu ke, Kelantan ke dulu-dulu ni. Ikut ayah pergi, kan? Ni, harga ayat nyok. Begitu juga kamu tengok reka bentuk makanan dalam pinggan ataupun bekas. Tengok dia punya makanan tu sikit aja, yang hias tu banyak. Dia buh dia punya daun-daun tu, dia buh dia punya bunga-bunga tu, dia buh dia punya hiasan-hiasan yang lain. Dia nampak seolah-olah macam benda tu mewah. Benda tu seolah-olah benda tu nampak mahal. Seolah benda tu nampak kreatif, nampak begitu eksklusif. Lepas tu tu yang harga dia pun eksklusif juga. Ni kita namakan sebagai kita mereka bentuk makanan. Okay. Bukan sahaja teknologi yang kita reka, tetapi makanan pun kita boleh reka. Boleh? Nampak tak dia punya reka bentuk? Begitu juga macam kita belajar dulu sebelum ni, handset kita kan. Handset kita ni. Dulu handset nampak tak begitu cantik. Sekarang ni direka bentuk supaya lebih cantik. Dia punya nampak elegan dan nampak nipis. Itu nama dia teknologi ataupun dipanggil sebagai reka bentuk berdasarkan teknologi. Baik. Ada soalan nak tanya tuan-tuan? Ada soalan nak tanya? Okey. Okey, last. Ini last. Okey, sekejap lagi kita sambung minggu depan dah lah. Ini yang last sekali, menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Kita dah setengah jam lebih ni. Menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Okey, kebebasan memilih kepada pengguna. Nampak tak?
Perubahan cita rasa pengguna turut menyumbang kepada penghasilan pelbagai reka bentuk makanan. Cita rasa kita, macam kita nak pergi di Bintur tu, kita nak tengok, katakan laksa, nak beli laksa, kita tengok kedai. Kemarin cikgu pergi cari laksa di Bintur, nak makan laksa, pagi nak makan laksa. Cikgu pergi tengok dia punya dari segi persembahan, dia bungkus itu macam mana, tengok dia bungkus tu campur sekali apa semua. Oh, yang tu tak nampak tak apa menarik. Cikgu pergi cari yang laksa yang dia tak campur lagi apa ni, bahan-bahan dia seperti apa, dia punya ulam, dia punya bawang apa semua tu, dia tak campur, dia bungkus asin. Kuah pun dia bungkus asin, letak di luar. Okey, dia nampak dia punya apa, telur ayam, telur rebus tu dia potong elok separuh, dia letak di bahagian yang lain, dia tak campur sekali. Yang tu dia nampak lebih menarik. Itu nama dia cita rasa lah. Ada setengah orang dia suka campur. Dia suka campur, ada setengah dia tak suka campur. Macam makan laksa, geng kalau boleh dia suka campur semua, campur dengan pulut udang sekali, garis sekali, lepas tu baru dia pun makan. Ada setengah orang tak suka macam tu. Dia bergantung kepada pengguna lah. Jadi kita kena pandai memilih, mengetahui ataupun memilih cita rasa yang ramai orang suka, pengguna suka. Perubahan gaya hidup dan pendapatan pengguna menyebabkan reka bentuk makanan mengalami pelbagai evolusi kreatif mengikut aliran trend masa kini. Okey, contoh makanan segera. Dia kalau ikut trend, dia semakin ke hadapan, dia semakin berubah dan juga semakin ringkas dan semakin bernilai, semakin mahal lah. Dia semakin mahal, tapi kita dapat benda tu semakin sedikit. Biasanya macam tu lah. Okey. B, menzahirkan nilai estetika. Apa itu nilai estetika? Reka bentuk yang menarik boleh menzahirkan nilai estetika yang memberikan nilai tambah kepada satu produk dan berpotensi tinggi untuk dipasarkan. Contoh cikgu bagi Tea Life. Tea Life nampak dia punya minuman. Teh biasa campur atas tu buh macam-macam apa. Bubble lah, buh boba lah, buh susu lah, buh macam-macam, jadi sedap tu. Ni contoh lah. Contoh estetika. Dia bagi contoh Tea Life. Dia punya idea orang yang ikut dia bagi ni. Kita mungkin orang Melayu kita tak ada modal ni nak buat. Kalau ada modal banyak dah kita boleh buat, tapi disebabkan orang Melayu, orang Cina dan sebagainya, dia banyak modal, dia buat lah. Dia buat minuman macam ni. Okey, C, melindungi etika sosial. Nilai inovatif dan kreatif dalam suatu reka bentuk makanan perlu diterapkan untuk menghasilkan reka bentuk yang menarik. Maksudnya idea kita tu, idea kreatif kita tu menghasilkan bentuk makanan yang menarik, yang menjadi tarikan orang nak makan. Etika sosial perlu dititik beratkan supaya tidak menyentuh sensiti kaum dan agama. Contoh macam ni, kita jual burger lembu kepada orang Hindu, marah. Orang Hindu, dia burger daging dia cukup marah sebab lembu tu merupakan Tuhan dia. Jadi kita pergi buat main-main gitu, masuk bagi kat dia, marah. Okay, nampak orang Hindu kata, mai beli daging lembu ni, burger lembu, mesti marah. Jadi kita kena jaga dia punya sensitiviti agama. Okey, D, memberikan faedah kepada pengguna. Inovasi reka bentuk makanan membuka peluang perniagaan kepada pengguna, keperluan dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah secara tidak langsung mewujudkan peluang perniagaan baru. Nanti ke depan ni kamu lah ni umur umur apa? Umur 15, umur 14 kan? 14. Lagi 10 tahun kamu berumur 24. Lagi 10 tahun kamu berumur 24 tahun. Jadi pada masa tu, pada 10 tahun lagi kita tak boleh baca macam mana lah. Mungkin lagi maju. Mungkin lagi tak maju. Tahu pasal apa? Takut perang. Kalau perang, kita ni habis ketinggalan dah. Tapi kalau kita tak ada peperangan, teknologi terus berkembang, maka kita akan dapati ke depan ni teknologi makanan dia akan menjadi semakin inovatif, semakin prestige, semakin mahal. Okey. Ada beberapa soalan tentang reka bentuk makanan yang cikgu dah terangkan sampai muka surat 9. Ada 28 muka surat.
Kita baru muka surat 9. Ada apa-apa soalan nak tanya sampai time tu? Kita rasa sampai time tu saja untuk hari ni. Ada soalan nak tanya? Tentang teknologi makanan. Ada soalan? Tanya. Ada? Airisha. Ada nak tanya apa? Airisha? Tak ada. Ada. Irene? Oh, Irene. Irene Aiman. Ada nak tanya? Mirul? Ya, ya, ya. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Ada Daniel? Muhammad Daniel? Ya, yo. Ada nak tanya apa? Tak ada, yo. Tak ada. Okey. Nur Damia? Nur Damia Kristina? Tak ada cikgu. Tak ada. Nurin? Arisha? Nurin? Nurin mana? Apa Elia? Elia? Ada nak tanya apa? Kalau tak ada apa-apa, okay, itu saja untuk hari ni. Kelas okay. Kita sambung minggu depan. Nanti tengok dalam grup WhatsApp tu, cikgu akan send dia punya nota. Lepas tu kalau ada apa-apa latihan tu, cikgu akan bagi kepada kamu dalam grup WhatsApp tu lah. Okay. Okay, kalau macam tu kita kita stop di sini je lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama.